Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat datang dan terima kasih saya ucapkan kepada tuan-tuan dan puan-puan serta adik-adik pelajar semua kerana berkesempatan bersama-sama dalam ruangan live ini untuk kita mendengar sesi motivasi pada malam ini khasnya kepada semua pelajar SMK Pesisiran Perdana bagi tahun 2021. Namun demikian, saya mengharapkan juga pelajar SPM sesi 2020 yang bakal menduduki peperiksaan tak lama lagi peperiksaan SPM untuk bersama-sama menimba kekuatan dalam diri menerusi perjuangan yang sedang dilalui ketika ini untuk join dalam siaran ini insya-Allah. Baik, bersama saya pada malam ini ialah Cik Maizatul Mardiana binti Harun yang merupakan pelajar pasca siswazah Jabatan Pendidikan Kaunselor dan Psikologi Universiti Putra Malaysia. Apa khabar Cik Mai di sana? Alhamdulillah, Cikgu Wan, apa khabar? Alhamdulillah, saya pun sihat seperti biasa. Cik Mai, selamat bersiaran saya ucapkan. Terima kasih kerana Alhamdulillah. menjemput. Lama sebenarnya saya tak berjumpa dengan Cik Mai ni. Last pada tahun 2010 masa convocation. Betul Cik Mai Betul. Okey, sekarang ni difahamkan Cik Mai masih lagi di UPM. Selain berkhidmat di sana, Cik Mai juga sedang melanjutkan pengajian. Untuk makluman sidang penonton, Cik Mai ini merupakan rakan seperjuangan saya semasa menuntut di UPM dalam option bimbingan dan kaunseling di peringkat ijazah sarjana muda. Dan selepas itu kami masing-masing telah membawa hala tuju selepas tamat pengajian dan rezeki Cik Mai kerana masih diberi peluang untuk bersama untuk meneruskan pengajian dan berada di Universiti Putra Malaysia. Dan Cik Mai boleh ceritakan sedikit perkembangan sekarang ini untuk makluman yang menonton live ini. Okey, terima kasih Cikgu Wan. Terima kasih dahulu kerana menjemput saya. Sudi menjemput saya. Hanyalah seorang insan biasa, kaunselor biasa yang tak sehebat kawan-kawan di luar sana terutamanya Cikgu Wan kita lah, memang hebat Biasa je Cik Mai. So far pada masa ini saya sedah pun hampir untuk menyempurnakan ijazah kedoktoran saya. InsyaAllah saya memohon doa semua untuk mudah-mudahan pada bulan 3 ini saya akan dikurniakan kelulusan senat di atas ijazah kedoktoran saya. Itu saja. Alhamdulillah Cik Mai, saya doakanlah Cik Mai terus berjaya dalam kehidupan Cik Mai dan tidak jemu berkongsi pengalaman atau pengetahuan kepada pelajar khususnya di peringkat sekolah insya-Allah Cik Mai InsyaAllah. Baik, saya juga mengalu-alukan kehadiran penonton dalam ruangan live ini untuk menyaksikan perbincangan ini sehingga tamat sebagai ilmu untuk meningkatkan motivasi diri. Sekiranya ada soalan yang diajukan ataupun pelbagai soalan untuk diajukan kepada Cik Mai, bolehlah bertanya dalam ruangan live chat. Di akhir perkongsian nanti saya akan bacakan soalan tuan-tuan dan puan-puan, adik-adik pelajar semua insya-Allah. Baik Cik Mai, tanpa membuang masa lagi, saya mempersilakan Cik Mai dengan perkongsian topik yang menarik pada malam ini, iaitu Success is a journey, not a destination, atau dalam bahasa Melayunya, kejayaan adalah suatu perjalanan, bukan suatu destinasi. Baik, Cik Mai, dipersilakan. Terima kasih. Baik. Alright. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada Waalaikumsalam kepada guru-guru, tuan moderator kita, Kaunselor Wan ataupun Cikgu Wan Suhal dan juga hadirin hadirat yang menonton meluangkan masa untuk mendengar perkongsian pada hari ini So perkongsian saya pada hari ini sebenarnya lebih kepada cernaan ataupun refleksi ataupun boleh dikatakan sebagai muhasabah diri saya sepanjang saya bergelar pelajar daripada zaman saya sekolah rendah, sekolah menengah, matrikulasi, belajar di peringkat ijazah, master dan juga PhD. Jadi apa yang saya kongsikan ini nanti adalah bersifat personal di mana ia adalah apa yang saya percaya
membantu saya dan mungkin juga boleh membantu orang lain. Okay. Minta maaf slide-nya tak berapa jelas, tak apa. Tapi yang penting nampak isi tulisan besar tu, niat, kenal diri, tegas diri semua tu. Okey dah kepada Kaunselor Wan, jangan risau. Okey. Okay. Mungkin saya rasa saya perlu perkenalkan diri saya lebih lanjut lagi supaya para pelajar, adik-adik pelajar semua akan nampak bagaimana apa yang saya kongsikan atau poin-poin yang saya highlightkan ni nanti saya peroleh, macam mana saya peroleh semua yang saya nyatakan ni kan. Okay, so saya merupakan anak bongsu daripada keluarga yang biasa-biasa je. Mak ayah saya berniaga di Medan Selera, dan di Perak, Teluk Intan Perak, saya orang Perak. Kemudian tak macam mana rezeki saya dapat 5A peringkat UPSR. Kemudian saya masuk asrama sekolah sains, sekolah menengah sains Rajatul Azlan Shah di Taiping, Perak. Kemudian rezeki lagi saya dapat 8A, berjaya kekal di sekolah tersebut. Dan akhirnya akhirnya pada peringkat SPM saya dapat 5A. Dan rezeki saya sambung lagi ke peringkat matrikulasi di Kolej Matrikulasi Kedah selama setahun sebelum saya berpeluang menyambung pengajian dalam Bachelor Pendidikan Bimbingan dan Kaunseling di UPM. Dan sepanjang pengajian saya di UPM, daripada 6 semester saya memperoleh anugerah dekan. Dan saya bergraduat dengan ijazah kelas pertama. Dan saya juga dikurniakan dengan anugerah Net Chancellor dan juga anugerah profesorial daripada Fakulti Pengajian Pendidikan. So kalau tadi saya ada sebut yang saya dapat 5A, dapat 8A, lepas tu dapat 5A balik kan. So macam tak adalah cemerlang mana masa SPM kan. Memang tak cemerlang sangat. Saya pun rasa sedih masa tu. Tapi itulah aturan yang telah ditetapkan memandangkan mungkin saya tak cukup. Saya tak tahu apa teknik belajar yang betul masa tu. Saya tak tahu kelemahan saya apa. Saya tak tahu apa yang terbaik untuk saya. Saya tak tahu apa kekuatan yang boleh membantu saya untuk cemerlang sebagaimana kawan-kawan saya yang lain. Kemudian di peringkat matrikulasi pun sama juga. Saya ni duk pulun lah macam kawan-kawan yang lain. Saya ingatkan cara pulun tak tidur malam ni lah yang terbaik. Tapi rupa-rupanya masih saya tak mendapat apa yang saya impikan. Alright. So kat sini bila saya katakan sebagai saya tak dapat straight A, saya tak dapat result yang bagus di matrikulasi, bermakna dalam perkongsian saya ini kejayaan saya rujuk sebagai kejayaan dalam bidang akademik. Kejayaan dalam bidang akademik ni sebenarnya kejayaan dalam bidang akademik juga adalah sebahagian daripada kejayaan untuk mencapai cita-cita. Kejayaan yang kita sebenar-benarnya pada pendapat saya adalah berkaitan dengan cita-cita. Pertama sekali kita perlu tahu cita-cita. Cita-cita kita apa dia kita nak jadi kan. So basically bila kita sebut kejayaan, kita tahu kita nak berjaya mencapai cita-cita. Kita nak berjaya mencapai matlamat. Okey, jadi kat sini kejayaan adalah sama juga dengan kita punya pencapaian cita-cita, mencapai impian. Okay, itu yang saya cuba maksudkan. Dan nak mencapai impian ini pula, dia bukannya suatu perkara yang mudah sebab dia ada tugasan dan cabaran. Samalah kalau kita macam nak pergi beraya di kampung. Suatu masa dahulu lah, dah sebab setahun lepas tak sempat nak raya kat kampung kot kan. So sama lah macam kita nak beraya di kampung. Matlamatnya adalah beraya di kampung. Kalau kita dapat beraya balik kampung, itu adalah kejayaan buat kita kan. Tapi nak sampai ke kampung tu daripada Johor tu, berapa banyak tol kena lalu, berapa banyak berhenti, kena berhenti dulu baru sampai kat beraya kat kampung tu. Banyak kan tak masuk kisah tol, masuk lagi nak servis kereta. Parents kita kena pergi tukar tayar lah, pergi buat maintenance lah supaya kita tu elok. Kan maksudnya ada persediaan dan juga akhirnya nanti bila dah start perjalanan kita perlu lalu tol. Kena isi minyak lagi. So maksudnya inilah preparation atau persediaan dan juga tugasan-tugasan yang perlu untuk kita mencapai matlamat kita tadi, iaitu beraya di kampung.
manakala dalam keadaan kita sekarang ni, kita, sebagai pelajar, tak kisahlah di tingkatan berapa, 1 ke, 2 ke, 5 ke, yang penting adik-adik semua perlu tahu apa maksud kejayaan adik-adik supaya adik-adik fokus, ya, supaya adik-adik boleh dapat secara lebih jelas apa yang adik-adik sebenarnya nak capai dalam pembelajaran dan dalam kehidupan, ya. Memang sekarang ni macam saya ni budak-budak lagi lah nak fikir ke pasal kehidupan. Boleh dah sikit-sikit, sebabnya kan kalau form 1 tu dah boleh nak bercinta-cinta, apa salahnya fikir lebih panjang lagi tentang kehidupan adik-adik. Tengok macam mana parents kita cari bekerja, membina keluarga. Itu maksudnya daripada awal lagi mereka pun dah berfikir tentang kehidupan. So adik-adik dah boleh fikir dah. Cuma dah fikir tu tak boleh dah fikir yang berangan-berangan je. Kita perlu ada wawasan. Kita perlu ada matlamat, iaitu kejayaan yang kita nak capai. Contohnya sekarang ni semua ada cita-cita agaknya. Contohnya jadi apa? Jurutera. Tapi jurutera yang macam mana yang adik-adik nak jadi? Adakah dengan dapat jadi jurutera je dah kira satu kejayaan? Ya, betul, ia satu kejayaan. Tapi dalam perkongsian transformasi minda ini, saya ingin membawa adik-adik semua bahawasanya menjadi jurutera yang juga merupakan Muslim yang baik. Itu yang kita cuba nak bawa ataupun cuba yang saya nak kongsikan. Sebab ini semua adalah hasil daripada pengalaman saya sebagai seorang pelajar, pemerhatian saya dengan rakan-rakan di sekeliling saya dan juga pemerhatian saya dengan dalam kehidupan bermasyarakat. So maksudnya sekarang kat sini, kejayaan itu bukan satu destinasi kerana kita bukan nak jadi jurutera je, tapi kita nak jadi jurutera yang macam mana? Jurutera yang macam mana akhirnya? Jurutera yang berakhlak mulia, jurutera yang merupakan umat Islam yang baik, ataupun jurutera yang bagaimana? Kita perlu tahu lebih khusus apa yang kita nak, dan itu sebabnya saya meletakkan tajuk kejayaan adalah suatu perjalanan, bukan suatu destinasi semata-mata. Okay? So maksudnya bila dah tahu cita-cita, dah tahu matlamat, kita perlu perhalusi dia pula satu persatu. Dari segi akademik tu macam mana, dari segi kerjaya macam mana, dan dari segi perkembangan diri kita sebagai manusia bagaimana pula. Okay, alright. Jadi kita mulakan dengan poin yang pertama. Poin yang pertama iaitu dengan niat. Kita perlu tahu tentang niat ni. Niat kita belajar ni, pergi sekolah ni untuk apa? Kita niat kita jawab exam ni, pergi tuition kan? Kita tengok PDPR online ni, apa sebenarnya niat yang adik-adik ada dalam diri? Niat, tak terfikirlah niat ni Kak Mai, sebab mak suruh, sebab cikgu suruh, kan? Tak terfikir niat apa dia. Maksudnya niat ni adalah motif ataupun sebab apa kita nak mencapai kejayaan tu. Okay? Kalau kita sebut kenapa awak nak jadi doktor? Sebab doktor gaji mahal, glamour, kan? So maksudnya bila kita sebut sebagai sebab, dia akan jadi sesuatu yang bersifat superficial atau bersifat dasar macam tu, kan? Jadi bila kita ada niat yang betul, niat yang diperhalusi, niat yang dimurnikan, maka sebab tadi akan jadi suatu nawaitu. Iaitu contohnya saya nak jadi doktor kerana saya ingin berbakti kepada masyarakat dan pada masa yang sama beribadah. Mungkin apa yang saya cakap ni macam terlalu ideal, terlalu jauh ke depan ke apa kan untuk pelajar peringkat sekolah. Tapi saya rasa dengan adik-adik yang bijaksana, adik-adik yang terkedepan dari segi teknologi, adik-adik sedikit sebanyak akan dapat faham apa yang saya nak sampaikan. Apatah lagi kalau adik-adik yang form 4 dan form 5 So kena tanam niat yang sesuai, niat yang sealiran dengan kehendak agama kita. Kalau yang bukan Islam, pastikan niat kita itu tidak memudaratkan sesiapa dan tidak memudaratkan diri sendiri. Niat yang baik. Dan bila kita ada niat yang baik, kita akan mempunyai matlamat yang jelas. Dan juga niat ini sebenarnya nanti dia akan menjadi satu rujukan balik apabila kita dalam perjalanan mencapai kejayaan. Kerana dalam perjalanan mencapai kejayaan tidak semuanya indah. Dan kebanyakan masanya ia memerlukan pengorbanan kerana jalan mencapai kejayaan ini
tauf dan juga mencabar. Tak dinafikan. Tetapi ia tidak mustahil. Ia tidak mustahil. Itu sebabnya kalau kita boleh ikut jalan ataupun tips-tips yang banyak orang kongsikan, apa yang agama kita suruh, maka perjalanan ke arah kejayaan itu akan jadi mudah dan selesa. Tapi kalau kita tak buat dengan betul, tak mulakan perjalanan ke arah kejayaan ini dengan baik, maka dia akan menjadi sangat mencabar. Itu sebabnya kita perlu ada niat yang dimurnikan. Saya pasti semua dah ada niat tapi perlu dimurnikan. Macam mana nak murnikan? Lepas ni boleh hubungi guru kaunseling anda masing-masing, buat sesi online macam ni ataupun consultation lah, tak boleh buat sesi kaunseling kan, buat sesi bimbingan ataupun teks lah cikgu anda. Kemudian dah tahu dah niat ni dah okey, saya nak berjaya dalam SPM kerana saya ingin masuk universiti untuk menimba ilmu ke jalan Allah ataupun menimba ilmu pun dah cukup dah. Okay, so kita dah ada niat tapi kita ni tak tahu ni sebenarnya aku ni sesuai ke, mampu ke tidak ni nak masuk universiti. Lepas tu bidang apa yang terbaik untuk diri aku ni. Sekarang rasa nak jadi doktor tapi biologi macam susah sikit rasa nak buat kan. Rasa nak jadi cikgu matematik tapi macam tak confident lah. Okay, so maksudnya kat sini anda perlu kenal pasti apa yang menjadi kelebihan dan kenal pasti apa yang menjadi kekurangan. So bila kita dah tahu kedua-dua ni, kelemahan dan kekurangan, maka kita perlu terima diri kita seadanya. Tak bolehlah saya nak jadi doktor tapi sebab biologi saya ni fail di sepanjang masa, saya nak juga jadi. Boleh, tapi dia akan menjadi sesuatu yang sangat mencabar. Tak salah nak cuba, boleh, tapi pasti akan ada cara yang sesuai untuk kita meningkatkan diri kita untuk mencapai sesuatu kejayaan yang kita nak, cita-cita yang kita nak. Okay? So kalau macam contoh pasal biologi tadi tu, mungkin perlukan lebih tunjuk ajar, perlu ada private tutor, cikgu tuition yang ajar secara peribadi, lepas tu kena lebih rajin lagi, kena perbaiki teknik belajar. Tu maksudnya kat sini kalau dah kenal pasti kekurangan tu, bukanlah suruh kita sedihlah, tak pandai bahasa Inggeris, tak pandai matematik ni, saya tak boleh hidup lah, saya rasa macam tak boleh sekolah lah, saya nak jadi budak nakal lah, tak nak ponting lah sebab saya tak pandai. No. Bila kita tahu kekurangan diri kita, sebenarnya kita perlu berusaha cari jalan macam mana untuk kita mempertingkatkan diri kita. Sebab semua manusia ada kekurangan. Agak mustahil manusia ni semuanya perfect, semuanya sempurna. Mustahil. So kat sini maksudnya kalau dah kenal pasti, dah teroka dan terima, cari jalan macam mana kita nak maintain kan, kekalkan apa yang kita bagus, kelebihan kita, kekalkan kelebihan, gunakan kelebihan tu, macam mana nak guna kelebihan tu capai cita-cita kita, dan macam mana cara nak tingkatkan kelemahan kita. Dan pada masa yang sama bila kita dah kenal diri kita, dah terima diri kita seadanya, kita akan rasa lebih sayang kepada diri sendiri. Kenapa saya tekankan tentang kenal diri dan sayang diri? Adik-adik, pelajar sekalian, saya rasa bimbang melihat berita-berita pada masa kini dan juga fenomena pada masa kini bila ada berlaku kes-kes yang tertentu yang melibatkan pelajar sekolah, remaja. Kadang-kadang mungkin saya boleh katakan, dan pengalaman saya sendiri bekerja sebagai seorang kaunselor sebelum ni di hospital, saya rasakan secara peribadi saya berpendapat bahawasanya remaja perlu belajar untuk sayangi diri. Macam mana sayangi diri, tu saya dah tunjuk satu dah, terima dan teroka kelemahan dan kekurangan diri. Dan selebihnya tu nanti boleh tanya dengan guru anda macam mana nak sayang diri dengan lebih mendalam. Bukan setakat suka pada diri sendiri, tapi kita perlu sayang diri kita. Bila kita sayang diri kita, kita akan rasa lebih gembira. Kita juga lebih tenang. Adik-adik. So kat situ bila kita sayang diri kita, kita akan juga bersifat melindungi diri. Bila kita bersifat melindungi diri, maksudnya kita perlu cakap tidak pada benda-benda yang tak penting, pada benda-benda yang mengganggu kita, perkara-perkara yang memudaratkan kita. So baik, masuk ke poin yang ketiga, iaitu tegas diri. Tegas diri kita sebut ataupun mungkin cikgu-cikgu ada sebut ketegasan diri ataupun assertiveness dalam bahasa Inggerisnya. Okay.
So kenapa saya highlightkan, saya menekankan poin ketiga ni tentang tegas diri sebab penting. Kalaulah tadi kan kata okey saya ni kekurangan diri saya tak pandai lah urus masa. Jadi jumpa guru kaunseling, jumpa Cikgu Wan pun sama-sama bimbing buat jadual. Lepas tu buat jadual waktu pukul 4 dan hingga pukul 5 adalah waktu buat latihan matematik. Tapi ada hari tu kawan pula ajak main game online PUBG so kat situ dah macam mana ni dah rasa berdebar-debar ni nak main ke seronoknya tapi pada masa yang sama dah tahu dah ni alamak nak berjaya ni perlu ni wajib ni ikut jadual yang dah dibuat dah kenal dah diri kekurangan diri ni tak pandai ni tapi nak berubah tapi pada masa yang sama dah digoda pula ajak main main game online kan. So kat sinilah yang pentingnya ketegasan diri. Boleh tahu di mana perlu cakap tidak. Cakaplah kat kawan boleh nak main tapi boleh tak tunggu pukul 5.30, 6.30 sebab 5.30, 6.30 adalah waktu untuk saya bermain. So boleh main bukan tak boleh. Bukan boleh katakan tidak tu langsung tak boleh buat. Boleh buat tapi biar kita cuba patuhi jadual ataupun pengurusan masa yang kita dah rancangkan Alright, kemudian tegas diri juga ni penting bukan semata-mata nak tolak ajakan kawan godaan di sekeliling kita tapi juga untuk diri sendiri sebab kebanyakan masa kita kalah dengan diri sendiri iaitu dah buat jadual 4 hingga 5 buat matematik okey lah baru dah pukul 4 ni buka dah buku dah tak apalah nantilah tengok handphone lah kejap 4 suku step Pak Suku dah alamak seronok pula borak dengan kawan ni so 4.30 lah 4.30 ke pukul 5 ada setengah jam okey lah tu kan so tengok tak buat so maksudnya kat sini ialah bertangguh-tangguh bila bertangguh-tangguh ni pun ni tak ada siapa-siapa pun yang ajak pergi main ke ajak berborak-borak ke tak ada diri sendiri so maksudnya ketegasan diri ni perlu ada untuk kita mengatakan tidak pada perkara yang tidak perlu mengatakan tidak kepada perkara yang tidak perlu kepada orang sekeliling kita dan juga diri sendiri kenapa sebab untuk kita kekal fokus kepada apa yang kita nak capai dalam perjalanan mencapai kejayaan, kita perlu fokus. Fokus ni maksudnya apa? Utamakan keutamaan. Okey, keutamaan apa tadi? Mencapai cita-cita. Okey, mencapai apa saja yang anda nak lah maksudnya, kan? So, keutamaan apa? Kena rajin belajar, kena buat latihan, kena tengok tutorial dekat YouTube. Kena ada discussion, kena buat kerja khusus. So itulah keutamaan. Kalau merujuk kepada peringkat anda, pelajar-pelajar di sekolah, keutamaan dia itulah dia. Buat homework, dengar cikgu ajar online tu, khusyuk. Janganlah pasang sebelah ni cikgu mengajar, sebelah ni tengok YouTube cerita Korea. Tak boleh lah macam tu kan. Itu tak fokus sama dia. So dan juga fokus juga akan menyebabkan kita tidak terleka dengan perkara-perkara sampingan. So kat sini niat kena jelas, kemudian kenal diri supaya kita boleh laksanakan niat tersebut dengan cara yang terbaik, yang paling sesuai dengan diri kita supaya kita tak rasa tak selesa. Kemudian kita juga memiliki ketegasan diri supaya kita dapat memfokus kepada apa yang kita ingin capai dalam perjalanan mencapai kejayaan. Okey, seterusnya ialah sihat. Sihat kat sini pun saya tuliskan kerana kalau kita tak sihat, kita tak rasa nak buat apa-apa. Kita rasa lemah, kita rasa sedih, kan? Kita rasa nak baring je, kita rasa lesu. So ada juga yang macam dah start malam ni study kan. Tak ada langsung khusyuk betul, memang fokus betul-betul ni. Tapi dalam sebulan tu macam rasa nak demam. Kenapa kan? Tak ada pun main hujan, tak ada pun pergi bersia-sia ke buang masa, tak ada. Tapi disebabkan apa? Mungkin tak jaga tidur.
perlu perlu tidur rehat yang mencukupi. Umur adik-adik ni kena rehat yang mencukupi. Patutnya 7 ke 8 jam. Tapi disebabkan sibuk main game tengah malam, udah jadi 6 jam. Bila tidur tak cukup, susah nak fokus. Susah nak fokus, tambah lepas tu lama-lama, tempoh yang lama, terus terjejas kesihatan, rasa pening, rasa macam terumbang-ambing kan, rasa jalan tu tak stabil, rasa nak demam kan. So itulah kesannya kalau rehat tak cukup. Kemudian pemakanan yang seimbang. Kalau boleh kalau boleh bila mak masak sayur, tu makanlah sayur, makanlah lauk, makanlah nasi yang mak masak. Kalau tak ada apa yang kata sebagai yang katakan seimbang, kena ada sayur lah, kena ada lauk, protein lah, wajib ada karbohidrat lah. Sekurang-kurangnya make sure diri kita makan pada waktunya, perut tak masuk angin. Kalau sebaik-baiknya makanan yang sihat, yang seimbang macam saya cakapkan tadi. Tapi kalau tak ada, cubalah cari makanan yang mengenyangkan, supaya perut tak masuk angin dan badan jadi tak sihat pula nanti. Alright. Kemudian yang seterusnya, untuk sihat ni juga kita perlu beriadah. Beriadah secara sihat. Ini saya nak highlightkan betul-betul. Nanti kalau tersalah faham, Cik Mai tu suruh beriadah, kan pergi rentas daerah pula kan. Entahlah, kalau sana PKPB saya kan. So macam orang rentas daerah pula udah kena tangkap. Kenapa ni datang sini ni? Saya nak beriadah dengan boyfriend saya, sebab tu saya rentas daerah, penceramah suruh. No. Bukan macam tu. So sebenarnya kalau beriadah secara sihat yang saya masukkan adalah kalau musim PKP ni, kalau nak jogging tu bolehlah seorang, ataupun kalau ni zaman bahaya juga kan, kena culik pula sekarang, ajaklah adik-beradik ataupun mak bapak ibu bapa anda, temankan. Tapi janganlah jalan berdua-dua, jalanlah seorang kat depan, seorang kat belakang, jaga social distancing. Alright. So kemudian kalau tak suka jalan kat luar, susah kan nak pakai tudung lah apalah, boleh bersenam dalam rumah. Bersenam dalam rumah, ikutlah YouTube punya banyak channel-channel yang buat mengajar kita ataupun membimbing kita untuk buat exercise secara ringan dan bersesuaian di rumah. Okey, tak apalah Cik Mai, saya tak sukalah bersenam-bersenam ni, saya tak suka rasa berpeluh-peluh kan. Okey, tak apalah kan, mungkin dia memang tak ada masalah sangat dari segi fizikal ni, memang banyak buat kerja rumah kan, belum kat rumah, tak apa. Sihat ni juga bukan saja merujuk kepada fizikal, tapi merujuk kepada kita punya mental. Maksudnya perlu juga ada riadah, walaupun bukan riadah yang bersifat fizikal. Boleh try main Monopoly, Mastermind ataupun Saidina. Itu pun boleh bantu kita untuk rasa relax atau rasa beriadah. Kemudian last sekali, mungkin ini pilihan untuk anda. Kalau tak minat juga aktiviti yang macam aktiviti permainan macam saya sebut tadi, ataupun bersenam, anda boleh juga buat sesuatu yang anda suka. Contohnya kalau suka tengok cerita Running Man, tengoklah. Tapi janganlah sampai 1 hari suntuk. Kan? Kenapa tengok Running Man je ni Aiman? Tak, penceramah tadi suruh nak sihat kena tengok kena ni beriadah. Riadah minda macam ni tengok Running Man. Tu pun tak betul Janganlah yang bukan-bukan faham tu. So maksudnya beriadah boleh tengok Running Man tu, tapi untuk tempoh yang bersesuaian. Kalau bersenam, kena satu kali 30 minit. 1 minggu 3 kali sekurang-kurangnya. Maksudnya apa? Kalau nak tengok Running Man ataupun beriadah secara minda macam tu apa kata pula? Maksudnya memang 1.5 jam je seminggu. So carilah aktiviti riadah yang paling menempati diri anda untuk anda rasa relax dan pada masa yang sama boleh membantu memelihara kesihatan. Alright, yang seterusnya adalah never give up. Never give up. Okay, kalau kita dah buat segala niat ni, dah buat dah fokus, dah bab belajar ni orang kata dah memang on point lah, on track dah kan, dah terbaik dah kan, bab latihan, segala membaca buku semua dah buat dah kan, sihat, badan pun sihat. Tapi
dah besar pula boleh terfail pula satu subjek ataupun tak dapat lah A, saya nak A tapi dapat C pula kan. So saya rasa macam fed up macam ni kan. No. Itu pun tak boleh juga. Sebab macam saya cakap tadi, kejayaan adalah satu perjalanan. Kalau kita fail sesuatu subjek ataupun kita tak dapat apa yang kita, grade yang kita nak tu, bukan bermaksud kita dah gagal selamanya. Tapi kita perlu bangkit dan belajar daripada apa yang kita silap buat tu untuk kita teruskan perjalanan kita ke arah kejayaan. Itu maksud saya never give up. Dan actually dan sebenarnya bila kita pernah menghadapi kegagalan, bermaksud itu kita sedang berusaha. Tapi harus saya tegaskan, tak semua kejayaan mesti melalui kegagalan. Ada je orang berjaya lurus je jalan dia kan. Itu rezeki dia. Jangan dibanding-bandingkan pula kan. Kalau rezeki kita mungkin okey selama ni semua subjek, kali tu je tak dapat apa yang kita nak, dan mungkin lebih menyakitkan hati ataupun menyedihkan adalah bila kita fail. Bila kita fail, membuatkan kita rasa tak nak buat dah lah kan. So itu pun sebenarnya adalah keputusan yang emosional, keputusan yang tidak tepat untuk kita mencapai kejayaan. Jadi never give up. Bila never give up ni maksudnya kita juga redha dengan apa yang dah berlaku dan kita mara ke depan. Okay adik-adik, yang seterusnya adalah doa dan syukur. Doa dan syukur ni maksudnya kita dah dah ada niat, dah ada semua dah buat dah apa yang Cik Mai ni duk kongsi-kongsikan sangat kan. Tapi pasal apa ni tak rasa macam tak dapat jugalah apa yang saya nak. Hari tu never give up. Masa dapat C dah never give up dah upgrade dah saya punya cara belajar. Saya dah betulkan niat saya dah fokus tahap dewa dah ni kan. Tapi pasal apa ni masih dapat B minus je. Ada ke B minus? Masih kan pakai sistem tu. Okay, so kat sini mungkin kita kadang-kadang terlepas pandang dalam doa kita. Dalam doa kita tu tak jelas. Sebagaimana kita jelaskan niat kita, kita perlu juga jelaskan apa yang kita nak Tuhan bantu kita, Tuhan kurniakan pada kita dengan jelas. Kemudian doa ni juga perlu konsisten. Janganlah lagi besok nak exam, malam ni baru berdoa. Tak maunya. Tak maunya. So kita perlu berdoa, dan doa ni bukan semata-mata daripada kita. Mintalah doa daripada ibu bapa kita, adik-beradik kita, saudara mara kita, guru-guru dan siapa-siapa saja yang boleh mendoakan kita. Dan pada masa yang sama, bila kita berdoa ini, kita juga mengamalkan sifat redha. Kita perlu macam saya cakap tadi, ada masa kita ada tersilap, ada masa kita mengalami kegagalan, ada masa kita tak dapat apa yang kita nak. So bila kita besar, kita dah perbaiki apa yang kurang menyebabkan kita tak dapat apa yang kita nak tadi tu, maka kita berserah kepada Allah, berserah kepada Tuhan dengan sepenuh hati. Dan juga paling penting juga selalu bersyukur. Kadang-kadang kita ni terlupa. Kisahkan C ke B minus tu kan. Tapi terlupa yang lain tu maintain A. Badan pun sihat. Kan, semua pun okey. Sebenarnya dalam kehidupan kita ni, sebagai orang yang berjaya, kita perlu sentiasa bersyukur. Baru kita rasa, bila kita selalu bersyukur, kita juga akan rasa lebih gembira. Kita akan juga rasa lebih yakin dengan apa yang kita lakukan tanpa membelakangkan Tuhan. Dan seterusnya adalah dah buat dah semua dah buat dah. Betul, saya dulu pernah mengalami semua ni. Saya cakap ni bukan apa, masa saya di matrikulasi sebab saya dapat masa SPM saya dapat 5A. Kalau dibandingkan dengan kawan-kawan saya yang lain, keputusan saya adalah keputusan yang biasa-biasa saja. Saya pun rasa rendah diri. Saya rasa macam apalah ni, boleh ke saya masuk universiti ni? Saya rasa macam tak layak ni kan. Tapi alhamdulillah rezeki saya dapat masuk ke matrikulasi. Jadi saya pun berazam masuk matrikulasi ni, saya nak tembus balik lah kan. Nak dapat orang kata paling kurang 3.5, terbaik 4 flat. Saya pun memang gigih lah berstudy, buat homework yang diberikan, tak pergi mana-mana.
Kan orang lain saya pergi bercuti kat Langkawi sebab saya dulu kat College Matrikulasi Kedah kan. Saya pergi Langkawi lah, pergi Alostar lah. Saya tak ada. Setakat keluar pun pergi pekan apa nama dia? Pekan area dekat dengan Changlun saja So memang boleh dikatakan sangat pulun lah, setiap malam stay up kan. Tapi dan orang kata dalam doa pun bukan, memang setiap kali solat tu, lepas solat doa minta ni minta kawan-kawan doakan, minta adik-beradik doakan kan, minta ayah doakan. Tapi pada masa yang sama result saya semasa di peringkat matrik tidaklah saya rasa gembira sangat. Saya bersyukur tapi bukan yang seperti yang saya hendak. Kan bila kita tak apa benda kita nak, kita sedih kan. Kita rasa macam tak best kan. Macam itulah rasa dia. Lepas tu bila saya dapat masuk ke universiti, saya berazam lagi. Cakap saya nak buat yang terbaik juga. Saya nak tebus apa yang saya tak dapat dulu. Okay. Alright. Tapi saya terfikir apa agaknya yang kurang semasa saya dimatrikulasi tu. Dan saya tak nak perkara itu berulang semula di peringkat universiti. Masa saya belajar ijazah dahulu bersama dengan Cikgu Wan dulu. Okay. Tapi saya sedar rupa-rupanya masa tu saya ni anak yang rebellious. Anak yang kata apa, suka tak nak dengar cakap ayah saya. Kebetulan masa saya nak SPM, mak saya dah meninggal dunia. Jadi masa tu ada ayah saya je. Tapi saya ni anak manja, anak bongsu. Ada masa saya ni degil, saya tak dengar cakap ayah saya kan. So bila saya dengar cakap ayah saya, itulah masa saya kat matrik tu lah kata fasa memberontak saya. Jangan contohi okay, belajar benda kesilapan saya. Okay, itulah saya rasa kenapa saya tak dapat result yang terbaik. Okay, salah satu memang mungkinlah itulah yang telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Tapi pada masa yang sama, sebagai manusia kita perlu belajar daripada kesilapan kita kan. Okay, jadi kat situ maksudnya saya saya tak menjaga hubungan saya dengan ayah saya dengan baik. Dan pada masa yang sama, mungkin saya pada masa yang sama bila saya tak menjaga hubungan saya dengan baik, sedikit sebanyak dia akan affect saya punya hubungan dengan Tuhan. Sebab kalau kat peringkat form 5 kot, saya rasa ada subjek, salah satu mata pelajaran dalam salah satu bab dalam pendidikan Islam yang menekankan tentang hablum minallah, hablum minan nas kan. So sebenarnya itu memang sangat penting. Itulah yang menjadi intisari kepada apa yang saya sedar tentang kesilapan saya semasa dimatrikulasi yang menyebabkan saya highlight tentang keberkatan hidup. Keberkatan hidup ini datang daripada bila kita jaga hubungan dengan Allah dan jaga hubungan dengan ibu bapa. Hubungan dengan Allah ni kita jaga dari segi solat kita, amalan-amalan wajib, dan kalau boleh perbanyakkan amalan sunat. Dan juga jangan putus doa macam saya cakap tadi. Dan seterusnya adalah menjaga hubungan dengan ibu bapa. Jaga ibu bapa. Jangan jadi macam saya yang degil ni masa saya matrikulasi dulu. Masa tu saya tak berkat, that's why saya usaha tak berapa nak menjadi kan. Jadi dari apa yang saya buat masa tu, nak jaga hubungan dengan ayah, saya minta maaf dengan ayah saya dan saya memohon ayah saya mendoakan yang terbaik untuk saya. Dan alhamdulillah, mungkin alhamdulillah berkat daripada doa ayah saya, usaha saya, doa adik-beradik saya, alhamdulillah saya dapat 6 kali dekan sepanjang saya belajar di peringkat ijazah. Okey, alhamdulillah yang tu. Kemudian lagi satu adalah menjaga hubungan dengan guru dan pendidik kita. Kalau masa sekolah buka dulu, banyak masa kita spend kat sekolah dengan guru-guru. Guru-guru ni lah yang nasihatkan, guru-guru lah yang mengajar kan. So jadi jangan memperkotak-katikkan guru-guru. Kita mesti menghormati guru-guru kita. Mereka yang banyak membantu kita, mengajar kita. Okay? Dan bagi ibu bapa, komunikasi antara ibu bapa dan juga guru ni, maksudnya menjaga hubungan dengan ibu bapa dan ahli keluarga dan menjaga hubungan dengan guru dan pendidik ni, saya nak tekankan satu perkara. Itu jangan menipu. Jangan cuba memanipulasi ibu bapa dan guru. Depan parents, depan guru kita punyalah pijak semua tak mati kan. Tapi sebenarnya kita berpura-pura supaya kita tak terkantoi kan. Tapi jangan risau sebabnya Tuhan nampak apa yang kita sorokkan tu, apa yang kita tipu. Dan kat situ barulah terfikir kenapa dah hormat mak bapak, dah hormat cikgu-cikgu tapi masih kurang berjaya. Kerana ada unsur tidak jujur yang Allah nampak, yang Tuhan nampak.
Okey. Kemudian yang terakhir sekali adalah kita perlu menghormati dan menjaga semua makhluk yang bernyawa di dunia ni. Kadang-kadang kita tak tahu siapa yang doakan kita. Mungkin ada haiwan yang doakan kita, mungkin kucing yang adik bagi makanan tadi yang doakan kita tak tahu. Kan? So maksudnya dekat sini di sebalik anda, diri kita yang menjadi weapon utama, alat senjata utama untuk mencapai kejayaan dalam perjalanan mencapai kejayaan ni, kunci utamanya adalah keberkatan. Kita dah usaha, kita dah buat yang terbaik, kita dah berdisiplin, kita dah menjaga kesihatan kita dah ada ketegasan diri, kita dah berdoa, dah bersyukur, tapi kunci utamanya yang akan menggerakkan segala-gala apa yang kita lakukan ini adalah keberkatan. Okay adik-adik, so saya rasa itu 8 poin ni saja yang saya boleh kongsikan buat masa ni. Selepas ini pun selepas Cikgu Wanda Suha menjemput saya terfikir apalah yang saya nak cakap kan. So inilah yang saya dapat cernakan hasil pengalaman saya sebagai seorang pelajar dan seorang manusia. Ya. Kalau mungkin ada yang tak kena tu, mungkin tak ngam lah dengan diri anda, no worries, tak apa. Sebabnya semua orang berbeza-beza dan kalau ada yang okey boleh gunakan. Okey, mungkin sampai sini saja. Ada apa-apa ke lagi? Okey. Baik, terima kasih Cik Mai atas perkongsian dan penerangan yang sangat jelas dan bermanfaat kepada kita semua. Seronok sebenarnya saya dengar gaya penerangan Cik Mai pada malam ini. Aura keyakinan Cik Mai itu mengalir melalui penyampaian dan saya percaya ia memberi kesan kepada sidang penonton yang menyaksikan live ini kerana perjalanan hidup Cik Mai terutama yang tidak mudah putus asa dalam perjuangan untuk berjaya dalam akademik patut dicontohi. Khususnya kepada pelajar di peringkat sekolah untuk mulakan langkah dari awal insya-Allah. Baik Cik Mai. Sebenarnya banyak soalan yang masuk dalam WhatsApp saya Cik Mai. Wow. Dan saya harap Cik Mai sudilah untuk menjawab segala persoalan-persoalan pelajar ini. Baik, ada beberapa soalan untuk diajukan kepada Cik Mai. Soalan yang pertama, bagaimana cara untuk saya tingkatkan motivasi dalam diri ketika belajar saat akhir sebelum peperiksaan? Okey, dipersilakan Cik Mai untuk menjawabnya. Okey, Kaunselor Wan, boleh tak saya bangun sekejap sebab saya kena buka pintu untuk kucing sayangan saya. Saya minta maaf. Boleh, dipersilakan. Sekejap, boleh. Saya minta maaf sebab macam ni lah sebabnya saya je dekat rumah jadi memang terpaksa lah terganggu sekejap. Harap semua pelajar-pelajar, guru-guru maafkan saya So, tak ada masalah Cik Mai. Balik kepada soalan, macam mana nak memotivasikan diri bila belajar last minute? Betul. Ya. Okay. Saya pernah juga alami perkara ni sebab kalau Cikgu Wan Nazwa ingat tak masa kita degree dulu ada yang ada exam yang hari yang sama, 2 exam hari yang sama. Betul. Saya ingat lagi. Tapi kita kadang-kadang tak dapat nak elak lah satu subjek tu terpaksa last minute, betul? Ya, betul. So maksudnya kat sini apa yang saya boleh berdasarkan pengalaman saya semasa saya terpaksa belajar secara last minute dulu adalah buat je selagi boleh supaya tak rasa menyesal. Konsep dia jangan rasa menyesal. Sebabnya kadang-kadang kita rasa belajar last minute ni dapat ke, masuk ke kan, macam nak tepu dah kepala ni. Itu semua hanyalah hasutan syaitan saja. Ataupun kita desakan-desakan yang negatif untuk kita berhenti berusaha untuk mencapai kejayaan. So kalau pun terpaksa ada masanya belajar last minute kan, tanamkan dalam hati aku nak berusaha sehabis daya supaya aku dapat lakukan sempurnakan peperiksaan ini tanpa rasa kesal. Itu yang saya selalu tanamkan dalam diri saya. Itu satu. Dan kedua ialah perlu
Kalau perlu mintalah nota daripada kawan-kawan ataupun mintalah nota daripada guru-guru. Kadang-kadang tu biasalah kalau ada guru yang mungkin ada nak beletih sikit, tapi jangan risau, beletih tu tanda kasih sayang mak saya dulu cakap kalau orang beletih, kalau cikgu beletih, cikgu marah tu maksudnya tanda sayang Alright, tapi maksudnya kat situ pertama kita sendiri perlu ada kata keazaman. Keazamannya tu dah saya cakap tadi, biar kita buat sehabis daya tanpa rasa kesal. Dapat berapa tu nombor 2. A ke B ke C ke tu nombor 2. Tapi sekurang-kurangnya kita akan rasa puas hati. Kalau kita tak dah lah last minute tak buat apa-apa, biar je macam tu, kita akan rasa kesal dan lama-lama kita akan rasa benci dengan diri kita. Kita rasa diri kita tak cukup bagus. Okay, so itulah dia yang saya pernah amalkan. Maksudnya buat selagi boleh, teruskan sahaja usaha, yang penting jangan berhenti berusaha. Betul Cik Mai Ya, dan okay. Kita menyesal di kemudian hari. Jadinya kita akan puas hatilah hasil usaha yang dilakukan. Okey, soalan yang kedua Cik Mai. Saya mudah mengelamun apabila membaca. Bagaimana cara untuk saya fokus dan elak daripada mengelamun? Okey, Cik Mai. Satu cara ialah setkan masa. Setkan masa. Setkan masa contoh satu cara yang saya selalu buat, saya sendiri pun suka mengelamun juga. Sama lah. So, maksudnya kadang-kadang bila macam kita peruntukkan satu subjek tu, macam contoh sejarah kan. Alah, hai boring ni, mulalah mengelamun cari cerita Korea, Mr. Queen tu hari apa bila nak habis kan. Mulalah mengelamun ni. Jadi kita pendekkan masa. Kita kena padatkan masa kita supaya kita lebih fokus. Bila minda kita sense ataupun menyedari yang kita ni tak cukup masa kita pendek, kita akan jadi lebih mudah fokus. Itu satu cara. Kedua ialah mungkin juga lagi-lagi stres pula Cik Mai ni, dah lah susah nak fokus, dia suruh pula packkan lagi jadual kan. Tak boleh langsung tak boleh pergi. Okay. Maksudnya cara yang kedua adalah kena perbaiki. Mungkin bila baca tu je, buka buku baca, memanglah boleh rasa nak mengelamun, tangan pegang buku tengok kita. Tapi kita tak tahu gimana kan. So maksudnya cikgulah buat nota. Nanti Cikgu Wan Nasuha mungkin akan boleh ajar, asalnya dah power dah ni, macam mana nak buat peta minda. Macam mana nak buat nota tulang ikat. Macam tu kan. Cara menulis nota boleh membantu anda untuk fokus. Dulu zaman saya belajar, itulah cara saya. Saya tahu saya orang yang suka berangan, jadi saya memang kena menulis. Saya kena tuliskan semula, jadikan short form. Lebih power lagi, boleh buat yang saya cakap tadi, peta minda. Itu adalah salah satu cara untuk, dua cara yang saya cadangkan. Dan paling penting adik-adik, jangan lupa baca doa, sebut niat untuk belajar tu untuk apa. Kan dah cara yang betul, dah buat dah set timing dah. Tapi kadang-kadang masih mengelamun. Maksudnya apa kat situ? Niat di hati tu tak betul, tak disematkan lagi, tak disebut, dan bacalah doa untuk belajar. Okey, jadi maksudnya kena setkan masa supaya masa yang pendek itu mudah difokuskan. Yang kedua, kena perbaiki gaya atau teknik membaca. Okey. Teknik belajar tu. Teknik belajar. Dan yang ketiga ialah baca doa supaya niat kita kena betul. Okey, Cik Mai. Soalan yang ketiga Cik Mai. Soalan yang ketiga. Ya. Ini daripada pelajar SPM sesi 2020 yang ketika inilah yang sedang berjuang, tak lama lagi akan meruki peperiksaan SPM. Saya pelajar SPM sesi 2020, saya masih banyak yang belum belajar, yang belum cover lagi lah. Adakah saya masih ada peluang untuk berjaya? Okey. Macam saya cakap tadi, pertama sekali adik perlu tahu apa maksud berjaya pada diri adik. Adik nak berjaya yang macam mana? Saya tak pasti berjaya macam mana yang adik nak kan. Tapi
saya assume, saya buat anggapan bahawasanya berjaya ni maksudnya dapat result yang baik, yang boleh pergi sambung belajar ke peringkat yang lebih tinggi. Saya anggarkan macam tu kalau saya salah saya minta maaf. Tapi untuk adik yang bertanya ni, saya anggarkan seperti itu. Bermaksud kalau pun waktu sekarang ni masih banyak yang tak sempat cover, teruskan selagi mana yang terdaya. Ya, janganlah paksa orang kena habiskan semua ni semua kan. Cuba cari minta bantuan guru yang ada spot question, soalan spot, soalan spot berdasarkan SPM yang lepas, apa topik-topik yang selalu keluar, yang kerap keluar kan. Buku-buku pun ada, in fact rasanya kat YouTube pun rasanya ramai dah pelajar-pelajar cemerlang SPM yang tahun-tahun lepas, tahun-tahun terdahulu yang berkongsikan topik-topik yang selalu menjadi kegemaran pembuat soalan SPM ni. Okay, so kat situ maksudnya jangan berputus asa, masih ada masa lagi. Selagi SPM tu tak habis, tempoh nak menjawab SPM tu tak habis, selagi tu kita ada harapan. Ya adik-adik, cuma sekarang ni macam mana kita nak prepare tu, kita perlu ada strategi. Strategi yang pertama yang saya cakapkan tadi adalah try tanya cikgu apa soalan spot ataupun soalan-soalan kegemaran pembuat soalan SPM ni, yang soalan yang selalu keluar. So fokus kepada yang itu. Okay, kalau ada kesempatan, cubalah untuk fokus juga untuk study juga subjek-subjek yang lain. Dan kalau boleh cubalah minta bantuan kawan-kawan yang ada nota-nota ringkas. Ya, tak kisah, mungkin adik rasa macam tak sempat lah, macam tak termasuk dalam kepala bila baca. Tapi kadang-kadang bila kita dah buat dengan hati yang ikhlas, dah hati yang bersungguh-sungguh, dah berdoa bersungguh-sungguh, mungkin pada masa kita tengah periksa tu, masa kita jawab soalan tu, Allah bantu kita, Tuhan bantu kita, tiba-tiba kita teringat. Walaupun sekali imbas. Ya, tapi dengan syarat jangan putus asa dan mesti berharap sepenuhnya kepada Allah Ta'ala. Itu saja. Saya ringkaskan apa yang dimaksudkan oleh Cik Mai. Jangan berputus asa selagi exam belum habis. Yang penting usaha, fokus soalan spot dan dapatkan nota ringkas buat masa yang selagi masa masih ada sekarang inilah. Baik, soalan seterusnya Cik Mai. Saya rasa ini soalan terakhir lah. Tidak ada lagi soalan lain. Baik, saya rasa masa tidur saya dah cukup. Tapi sering mengantuk apabila saya belajar. Adakah itu adalah simptom stres dan bagaimana untuk saya kurangkan mengantuk dan semangat untuk belajar? Okey, mengantuk saya nak tahu. Saya tak tahu latar belakang pelajar ni. Pelajar ni ada apa-apa penyakit ke? Tak pastilah. Tak pasti Cik Mai. So, saya akan bagi dua respon lah. Satu respon untuk kita anggap pelajar ni biasa, tak ada apa-apa masalah kesihatan, sihat. Ada satu ni mungkin ada cabaran dari segi kesihatan. Saya fokus kepada yang sihat dulu. Okay, yang sihat ni mengantuk. Kalau tidur dah cukup tapi masih mengantuk tu mungkin perlu buat pemeriksaan kesihatan untuk cek ada apa masalah yang sebenar. Ada masalah kekurangan vitamin ke, ada kurang minum air ke, ataupun sebenarnya ada isu dari segi tidur tu. Tidur tu dah cukup, dah hasil 8 jam tu dah panjang dah kan, 9 jam kadang-kadang. Tapi rupanya dia tidur bawah lampu terang benderang. Dia tidur pula pasal apa? Pasal earphone tu pasal lagu Blackpink. So maksudnya tidur tu tak berkualiti, sebab itu badan boleh jadi penat. Okay, so that is why sebelum nak ke hospital tu tak ada saya suruh budgetkan ke hospital, tidak. Tapi maksudnya kalau kita dah tidur tapi badan kita masih penat, cuba semak, pertama sekali cuba semak, kita panggil sleep hygiene. Bahasa mudahnya mungkin pengurusan tidur lah pengurusan tidur. Nak tidur ni kita elok tempat kita jangan bising, kena gelap. Lepas tu jangan terlalu sejuk, jangan terlalu panas, jangan terlalu busuk, jangan terlalu wangi. So maksudnya penjagaan tidur kita ni pun kita perlu jaga supaya tidur kita berkualiti. Kalaupun tidur 12 jam tapi semua tu tak dijaga, dia memang akan jadi penat. Ya adik-adik? Okay, so kat situ. Kalau dah jaga semua juga kan, lepas tu dah minum air dah elok, lepas tu jangan minum kopi. Siapa yang minum kopi, suka minum kopi lah tiba-tiba pula ada yang suka minum kopi kan, walaupun remaja kan, minum kopi selepas pada pukul 3 petang, itu memang akan mengganggu tidur kita. Dan kalau boleh makan malam pun mestilah 3 jam sebelum kita tidur. So banyak perkara yang perlu dijaga untuk mendapatkan kita punya tidur yang mencukupi, tidur yang berkualiti. Okay, kalau masih tak okey, apa kata bincang dengan guru kaunseling
apa langkah yang seterusnya. Langkah seterusnya boleh jadi buat pemeriksaan. Buat pemeriksaan di hospital, ada apa masalah ke dengan tidur terganggu ni semua kan. So kat situ ada jalan dia untuk siapa yang sihat ni. Kalau tidur tak cukup. Dan kalau dia abang kata apa, pasal susah nak fokus belajar tu sebab mengantuk kan. So maksudnya saya memang fokus pada pasal tidur ni lah. Kan. Lagi satu cara ialah masa belajar tu pun kena tempat yang elok. Janganlah malap je lampunya. Kalau malap je kan, kita pun rasa macam alah ngantuknya, rasa lesu. Dia pun ngantuk sangat, dia rasa macam rasa lesu. Kan, rasa malap, lepas tu panas siap mic kan. So memang rasa lesu lah. Tu yang rasa macam letih, rasa nak tidur je. Tak boleh. So posisi pun kena betul, duduk lah. Janganlah menerap, janganlah baring kan. So maksudnya proses kita belajar tu pun perlu diperbaiki. Lepas tu apa lagi satu saya nak cakap tadi? Okay, tak apa, nanti saya ingat saya cakap balik. Tapi untuk kepada pelajar yang mempunyai masalah kesihatan, cuba minta bantuan daripada doktor yang merawat anda. Supaya contoh saya, kalau setengah pelajar yang mengalami dulu masa zaman saya sekolah, ada seorang rakan sekelas saya, dia mengalami anemia. Jadi dia memang selalu mengantuk kat sekolah. Jadi dia kena makan apa dia? Ada vitamin, dia kena makan satu vitamin ni setiap hari. Kalau tidak dia memang akan jadi macam ngantuk. Dia akan jadi, dia bukannya ngantuk je sebab tak tidur. Jadi dia automatically boleh terlelap dalam kelas. So kat situlah yang saya katakan penting juga untuk check up. Kalau dah jaga semua, jaga tidur, jaga makan, jaga minum air. Minum air pun kena cukup adik-adik. Kalau badan kita tak cukup air, kita jadi lesu. So apa masalahnya kat sini? Kat sini mungkin dah perlu dapatkan pemeriksaan kesihatan lah. So kalau yang tak sihat ni tadi, cuba dapatkan pandangan doktor yang merawat anda. Macam mana cara yang boleh bantu untuk meningkatkan kualiti tidur, dan pada masa yang sama nanti kalau kat sana dekat hospital, biasanya dia akan rujuk kepada pegawai-pegawai terapis yang boleh membantu macam mana untuk meningkatkan konsentrasi. Itu saja yang mampu saya jawab masa ni. Jadi banyak perkara yang perlu dijaga untuk memastikan tidur berkualiti, Cik Mai. Yeah. Baik, Cik Mai, jawapan yang sangat jelas dan padat. Saya tengok di ruangan komen Cik Mai, sebenarnya ramai juga yang komen. Cuma saya nak fokuskan kepada Puan Pengetua Puan Nur Haslina binti Mat Yusof. Beliau komen kat ruangan ini, beliau mengucapkan tahniah Cikgu Wan, terima kasih kepada Cik Mai yang sudi menjadi motivator pada malam ini. Semoga slot ini memberi manfaat kepada pelajar SMKPP, khasnya untuk mencapai kejayaan. Ini Puan Pengetua, Cik Mai. Wah, banyak terima kasih Puan Pengetua kerana membenarkan Cikgu Wan Nasuha menjemput saya dan juga mengalu-alukan sesi ni. Kemudian ada lagi Cikgu Hamisah. Cikgu Hamisah. Assalamualaikum. Saya minta juga anak-anak saya mendengar motivasi yang baik ini. Tahniah. Ini Cikgu Hamisah, Cikgu Sekolah SMKPP. Baik, saya lihat di ruangan live chat sudah tiada lagi soalan. Semoga jawapan dan penerangan itu dapat manfaat kepada tuan-tuan dan puan-puan, adik-adik pelajar semua. Perkongsian yang sangat hebat pada malam ini. Itu saja Cik Mai, yang soalan yang diajukan kepada Cik Mai. Sebelum menutup tirai, mohon Cik Mai berikan sedikit rumusan berkaitan topik pada malam ini sebagai pesanan kepada saya dan juga penonton yang menyaksikan live ini. Dipersilakan. Okey, terima kasih Cikgu Nasuha. Okey, secara keseluruhannya, kejayaan ini adalah satu perjalanan di mana diri kita sendiri adalah senjatanya, kita adalah penggeraknya. Dan pada masa yang sama, untuk bergerak dengan lebih lancar, kita perlukan keberkatan. Oleh itu, persiapkan diri kita sebaik mungkin dan mohon berkat daripada Allah Ta'ala, daripada ibu bapa, daripada guru-guru dan orang sekeliling kita. Sesungguhnya kejayaan kita bukanlah semata-mata daripada doa dan usaha kita, tapi adalah hasil daripada doa,
dan juga bantuan daripada orang sekeliling kita. Okay, jadilah manusia, jadilah pelajar-pelajar yang berjaya bukan sahaja di dunia tapi juga di akhirat. Itu saja. Dan juga saya mohon maaf di atas kadang-kadang mungkin sebutan saya tak jelas ataupun mungkin apa saya sampaikan itu tidak kena, tidak menepati. Saya mohon maaf. Saya juga masih belajar seperti mana anda semua. Terima kasih. Okey, saya suka tertarik untuk mendengar satu statement yang terakhir. Kejayaan bukanlah doa dan usaha daripada kita sendiri, malah ia juga bantuan daripada orang lain, Cik Mai. Baik, sekali lagi saya ucapkan jutaan terima kasih kepada Cik Mai atas kesudian berkongsi sebagai panel dalam ruangan ini. Semoga penonton yang menyaksikan live ini dapat manfaat hasil daripada perkongsian ini, insya-Allah. Saya mengambil kesempatan ini juga mengucapkan terima kasih dan tahniah kepada sidang penonton yang mengambil peluang untuk bersama-sama menyaksikan perbincangan pada malam ini. Kita berjumpa lagi dengan perkongsian yang lain melalui channel YouTube Counselor One. Terima kasih Cik Mai. Semoga kita berjumpa lagi suatu hari nanti, insya-Allah. Dan semoga terus cemerlang dalam bidang Cik Mai dalam mendidik anak bangsa. Saya sudahi dengan lafaz wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sekian, terima kasih dan selamat malam. Jumpa lagi Cik Mai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.